Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita ada di dalam amalan ibadah dan kita akan letakkan tujuan kita dalam ibadat utama sekali di dalam bulan Al-Quran ini, iaitu kita hendak mengetahui dan kaji akan isi kandungan ayat Tuhan supaya kita boleh guna ilmu pengetahuan untuk kita menghidupkan diri kita dengan cara bahagia, selamat daripada bala petaka, mengikut ajaran yang ditunjuk ajar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan mula ayat yang ke-31 lah. Tadi kita sudah dah ayat ke-30. Cuma kita nak sambung sedikit sebagai sambungan di antara isi yang yang pertama dan yang kedua. Jadi berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini mengadu juga kerana dia adalah manusia seperti kita, cuma dia tak sama dengan kita. Dia dapat wahyu daripada Tuhan. Kalau asal dia adalah manusia, serupa dengan kita ni, dia bukan malaikat. Dia mengadu kepada Tuhan, kata kaum dia ni, qaumi di situ tu kena kepada kafir Quraisy tu. Dan masuk juga orang yang beriman dengan Nabi selama mana dia ambil cara hak orang Quraisy tadi itu mai buat guna, maka masuk dalam ayat ni, masuk kata hijrah Quran juga. Mereka itu menjadikan Al-Quran, Quran makna kata kitab buat baca. Tak dinamakan Al-Quran, mereka kitab tadi itu kitab untuk kita buat baca. Wak baca, wak hafal, ambil pengertian, fahami daripadanya. Itu cara kita nak mengambil keberkatan daripada Quran.
Orang kata cara kita nak ambil berkat daripada Quran ni macam mana? Adalah kita iqra'uhu, baca akan dia. Kemudian tadabbaru ayatihi, tadabbur akan isi kandungannya. Kemudian wa'amila bima amara Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi, dan kita beramal dengan apa yang Tuhan suruh kita amal. Sekadar mana? Sekadar kita kuasa lah. Fattaqullaha mastata'tum. Sekadar mana kita kuasa. Ini Quran ini mahjura. Apa makna mahjura? Hijrah itulah. Hijrah di sini mana kata perkara yang ditinggal, perkara yang tak ambil berdali dengan dia, ambil padu dengan dia. Itu makna mahjura. Jadi Nabi ni dah using banyak hari lah setelah daripada kafir Quraisy tu mai tegur dia, benda yang jadi melukakan hati Nabi kita. Dan gaponya hak melukakan hati Nabi kita, yakni puak dia pakai awak rancangnya, kata kalau kita nak benih, nak mengatasi Muhammad, pastilah kita jangan dengar apa ajaran hak Muhammad baca. Ayat awak lagu mana? Rupanya ya awak ni apabila Nabi baca Quran, dia pakai awak kecek sama-sama dia. Itu satu rupa. Kalau Nabi tak baca ayat Quran, dengar apa dia pakai duk senyap molek ataupun duk kecek dengan cara tak ada derah mana. Tapi apabila Nabi baca ayat Quran, Nabi dengar, mula ayat akak suara selalu, wak buat jadi salah kata tak saya dengar. Awak tak tahu kalau bahasa kita ke awak mai telefon lah. Tak ada nak padu tengok, tu kita nak misawi apa. Ataupun ambil hurufan tepat hak dengar tu, sama'at bahasa Arab panggil, tak di telinga, nak ayat ke apa ayat. Tengok sekadar duk gerak bibir mulut gitu, tapi duk kata gapo aku tak tahu. Zaman dulu tu ya buat lagu tu, ya ambil ni. Ambil dua jari hak telunjuk ni tak di telinga. Lagu tu dah. Zaman Nabi Nuh babalah tu lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam babalah tu juga, ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Letakkan anak-anak jari dia tu di dalam telinga-telinga dia, tak saya dengar. Kerana dengar tadi itu adalah satu cut perian. Benda yang nak ubah seorang daripada molek kepada lebih molek, daripada tak molek kepada molek, ia kena dengar. Kalau tak dengar, habis jalan kita tadi itu nak kata-kata. Dengan sebab itu orang kita ni kata, oh tak tahu nak royak, tak dengar mana tak pakai. Bukan mana tak bunyi tuli dak, mana tak pakai ajaran. Hak ning ni bukan tak saya pakai saja, bahkan dia tadi itu katuk mula tak saya dengar mula. Takut kepada Quran Tuhan ini, hak Nabi baca di atas lidah dia, tak saya dengar. Apabila tak saya dengar tu Nabi kita moga kata orang berjuruh. Orang berjuruh ni dia tak serupa orang lebih. Orang lebih sakit hati payah sebab dia lebih kan. Supaya orang bakhil itulah. Orang bakhil dia tebal sikit, orang hemat pun dia duduk situ. Orang tak tegar pun duduk situ. Dia pasal tu. Tapi kalau orang lembut, hati molek, hati murah, orang panggil jud, ataupun orang yang ada bir kebaikan, hati yang lembut puan ni. Sebab tu gurih sikit tu pakai sudah lalu lah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala bawa datang semangat klik semula. Ya lagu ni kita ngaji Quran ni, terutama kita pakai umur dalam hidup pada dunia ni, pasti kita kena faham kata bakwi semangat ni kita kena melazimi diri kita. Sama ada kaum ibu kita, kaum bapak-bapak kita dan anak cucu kita, orang duk wah kata hai kita, apabila nampak semangat tu habis ikut pihak mana-mana, pasti kita kena wis semangat semula. Dalam bahasa Tuhan panggil tasliyah. Tasliyah ni kalau nak balik bahasa kita, wis semangat semula. Dalam bahasa saya kata hai kamlang cai mai, wis semangat semula. Kata lagu mana? Wa kadzalika
Dan dimakian itulah dimakian mana? Dimakian kata Tuhan nak menyatakan kata puak-puak tak beriman tu dak rancangi terhadap mung tu, wahai Rasulullah, ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Ini sebab ni. Sebab jadi projek-projek hak molek tak berjaya sebab ni. Projek ni mana-mana. Cara aturan, cara susun ni nak dapat kemajuan ataupun kekuatan ikut gapo-gapo, tak boleh kita nak luluhkan urusan hak baik tadi dengan sebab aduwwan minal mujrimin. Aduwwan minal mujrimin ni siapa? Mari kita tengok. Amba nak kupas sikit-sikit supaya kata kita terlekat di dalam akal fikiran kita. Kalimah Quran ni ja'ala, kalimah ja'ala dalam Quran ni ada dua pengertian. Ja'ala bermakna tasyir. Satu, apa makna tasyir? Yakni ubah suai daripada keadaan kepada keadaan. Benda hak ada dah nak jadi muga hak lain, tu panggil ja'ala juga. Ada satu lagi kalimah ja'ala bermakna khalaqa. Ja'ala makna kata benda hak tak menjadi, benda hak tak ada kepada hak ada. Tu ja'ala juga. Kalau gitu Tuhan royak dalam Quran, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami ubahkan ataupun kami jadikan Quran tadi itu Quran bahasa Arab. Jadi di situ bukan makna mengada daripada tak ada kepada ada. Makna Quran ni kejadian Tuhan. Itu salah faham, bukan lagu tu. Ja'ala di situ bermakna tasyir. Makna kata Tuhan ubah daripada bahasa Syriani, bahasa hak Tuhan kecek bahasa Taurat, Zabur, Injil dulu, Tuhan mai kecek dengan bahasa Arab. Ha tu lagu tu. Bukan makna Tuhan tu bisu tak kuasa nak bercakap, kama dia baru boleh bercakap. Sebagaimana orang-orang hak tak betul jalan tadi tu faham, itu bukan. Tapi ja'alal laila wan nahar, makna khalaqal laila wan nahar. Allah Taala jadikan malam dan siang. Kalau gitu kalimah ja'ala di dalam ayat 31 ni, inna wa kadzalika ja'alna, menjadi oleh kami. Menjadi di sini mana sayyarna. Sayyarna mana lagu mana? Ubah suai. Asal manusia kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi dengar daripada Tuhan, Tuhan royak pada Nabi, Nabi royak kita. Kata lagu mana? Khuliqtu ibadi hunafa. Allah Taala jadikan manusia ni orang cuci, orang bersih. Kita faham lagu mana? Kata semua orang manusia kita ni, ia beranak mari, ia molek. Tapi apa boleh jadi tak molek? Dengan sebab terutama sekali suasana, terutama sekali cara bentukkan tarbiyah, terutama lagi kawan-kawan yang ada sekelilingi di tepi-tepi dia membawa pada seorang itu jadi ubah. Terkadang ubah dengan sebab suami, terkadang ubah dengan sebab isteri, terkadang ubah dengan sebab kawan, terkadang ubah dengan sebab orang duk kerja sekali di dalam jabatan dan sebagainya. Mana membawa manusia tu tukar daripada lagu ni kepada lagu ni, nama pelangma tadi itu dengan sebab suasana dan keadaan. Jadi Allah Ta'ala menjadikan bagi tiap-tiap Nabi, menjadi di sini bukan makna kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menzalimi puak dia, tak, bukan lagu tu. Takut orang pergi faham kata, moga Tuhan nak menjadikan kita ni orang lawan Nabi. Maka Tuhan lah menjadikan kita. Kalau Tuhan tak menjadi, kita tak jadi juga lagu tu. Tak ada salah kita, salah Tuhan. Ni faham salah lah tu. Hak betulnya Tuhan tadi tu hendak ki baik dengan kamu, tetapi kamu sendiri calon diri nak jadi orang tak molek, maka Tuhan turut kamu. Kalau dalam bahasa Quran atau bahasa ahli tafsir, orang panggil iradatun kauniyah. Kehendak ki Tuhan yang Tuhan itu tak meredai. Lagu mana? Kehendak ki Tuhan tak reda. Ada ke benda kehendak sedangkan kita tak reda? Banyak kalau nak misal. Balah mana? Senantiasa mau duk misal. Kita kehendak nak belinya pisah.
Maka kita belilah. Beli itu tanda kata kita kandok. Memang. Tetapi adakah kita redha kena tangan kita apa kena tangan anak cucu kita? Memang jawab tak redha. Kita tak sewa kena tangan kita atau tangan anak cucu kita. Apa beli buat apanya? Beli sebab nak. Pas nak tadi tu buat apa tak redha pula? Tu nak ayat tak pasti. Mai campen sebepai, rau tongkan sing deng. Kita kandak satu-satu perkara, tapi kita nak pergi percaya dengan satu perkara, redha dengan satu perkara, itu bab lain. Kalau gitu kandak kita ni dalam faham Islam sahih ni ada dua faham. Yang pertama kandak kita hak pasing iradatun kauniyah. Iradatun kauniyah makna lagu mana? Makna kandak kita yang kita tak boleh nak capu aduk. Umpama mana? Umpama nak akak matahari naik, nak buat turunnya matahari, nak kok tu nak kok ni, tak ada sakut dengan kita. Kita kalau kandak nak matahari naik, kalau ia tak naik, ia tak naik. Kalau kandak tak sewa ia naik, ia nak naik, ia naik. Tu nak ayat tu tak ada kandak ki dengan kandak ki kita. Hak tu bulat-bulat kandak ki Tuhan. Cuma Tuhan tak pasti dia tadi itu buat satu perkara yang dia buat. Ini ilmu pengetahuan. Kalau kita ngaji Quran, ngaji tafsir kena faham sini. Dak tu kita sendiri nak kupas masalah tak boleh. Terlekat. Apabila terlekat nampak kata Quran belaga sama sendiri ni. Hadak Quran tak ada belaga sama sendiri. Tak ada satu tepat pun kata Quran ni belaga sama sendiri abadan, tak ada langsung. Sebab tu amal ada nak kita nak faham sebagai ilmu pengetahuan. Masalah ni adalah masalah iradatun kauniyah. Hak Tuhan kandak tapi Tuhan tak redha. Lagu mana? Yakni mereka ini ni calon diri dia nak jadi orang tak molek. Maka Tuhan kata jadi tak ada apa. Nak jadi tak ada masalah, ikutmu. Jadi Tuhan jadi sebagaimana yang nak jadi dengan izin Tuhan. Ya, dengan izin Tuhan. Tapi Tuhan tak ada redha terhadap perbuatan dia. Ada pun satu lagi apa panggil iradatun syar'iyyah. Kandak ki Tuhan serta Tuhan itu redha. Nak misal lagu mana nak kita lekat. Gini, kita nak misal we nampak mudah. Supaya kata kita ni apabila baca Quran kita boleh dah ambil pengertian sekali lalu kata kandak ki Tuhan terbagi pada dua pihak. Umpama kita kata tak ada satu perkara yang ada atas muka bumi ini malaikat dengan kehendak kita Tuhan. Hak ni ittifaq. Tak ada pihak khilaf. Memang benda hak tak ada nak ada boleh dengan sebab kehendak kita Tuhan. Ya. Tetapi dalam kehendak kita Tuhan ni Tuhan kata faminkum kafirun wa minkum mu'min. Kalau kita misal di atas manusia, ada di kalangan kita manusia orang beriman. Ada di kalangan manusia kita orang tak beriman. Soal kata, dua-dua ni kandak kita Tuhan belaka. Ya, Tuhan kandak belaka dua-dua ni. Cuma kandak kita Tuhan hak kata adanya orang beriman, hak ni adanya orang kafir, ada orang beriman, Tuhan kandak serta Tuhan redha. Adanya orang tak beriman, Tuhan kandak tapi Tuhan tak redha. Ambil dana pahaman ni, ambil dalam Quran. Tuhan katakan wala yarda bi ibadihil kufr. Tuhan tak redha terhadap hamba dia tu kufur dengan Tuhan. Kalau gitu kufur ni boleh ada sebab kehendak kita Tuhan. Iman boleh ada sebab kehendak kita Tuhan. Tetapi kufur ni Tuhan kehendak tapi Tuhan tak redha. Iman ni Tuhan kehendak tapi Tuhan redha. Adalah. Apabila kita baca, Tuhan menjadikan bagi tiap-tiap nabi tadi itu aduan, seteru. Seteru ni mana lagu mana? Orang jadi gulawe. Itu makna seteru. Muqabil bil adawah. Itu makna seteru. Takrif dia makna kata gulawe yang kita akaknya wak biasa kata balah gimari. Pas nak jadi seteru ni sebab gapo? Nak boleh jadi seteru ni sebab gapo? Nak boleh jadi seteru mula-mula sekali bukan sebabnya lain, sebabnya al-hasad. Bukan makna kata wak apa dia mudah agak seteru dengan kita sedangkan kita tak biasa wak karuk pada dia. Ada. Ya tak pasti kita wak karuk nak jadi seteru dengan kita. Tak. Nak jadi seteru dengan kita bila? Apabila orang tu hasad terhadap kita. Apa makna hasad? Berdeki ni makna lagu mana? Yang ni berasak di dalam hati tak setuju dengan nikmat yang Tuhan beri pada kita. Tak kira janguk kita ke, suara sedap ke, kaya ke, bijak ke, pandai menega ke, semua nikmat tak kira. Tu ada dulu
Dia mari tangan 10. Tiba-tiba iblis tadi itu hasad terhadap dia. Salah ada ke salah siapa? Ada tak ada buat bisa buat gapo terhadap iblis. Lagi jijak ibu kaki dia. Ada. Dogi buat dia tu itu ini. Tak ada gapo, tapi buat apakah iblis tadi itu sangat-sangat berdeki terhadap sangat-sangat nak marah. Agaknya jadi seteru dengan tu ada. Limadha? Kerana hasad, berdeki. Itu satu. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata ista'inu bima yasluhu lakum bil kitman. Soalah kata Nabi suruh kita itu ambil benda hak kita tak royak korek senyap belum daripada kita nak buat kerja gapo-gapo kita jangan gaduh royak. Umpama kita aku ni nak beli kereta, aku ni nak buat rumah, aku nak beli tanah, aku nak buat kerja tu, jangan gaduh royak. Nabi kata belum daripada benda tu berlaku. Wa apa ya Rasulullah? Li anna dza fadlin lahu hasudun. Kerana bahwasanya tiap-tiap orang hak Tuhan win nikmat ada orang berdeki. Berdeki ni tubik daripada mata. Tubik daripada mata seseorang. Terkadang orang tengok mata tu, tengok sekadar tengok, hancur habis nikmat hak Tuhan awi kita. Sehingga mata ni Nabi Muhammad kata lagu mana? Innal aina la yadkhulu ahadukum al-qabra. Menyakit hasad deki yang keluar tubik daripada mata ni terkadang membawa ada seorang tu kena masuk kubur. Mana mati dengan sebab tu. Sebab itulah orang-orang dulu ataupun orang salafus salih dulu ni ia beramal dengan hadis-hadis umpama royak sana itu. Sebab tu mereka itu selamat. Selamat daripada kacauan-kacauan dan daripada halangan-halangan yang dihalangkan oleh zal hasud. Mereka zul hasud, orang-orang hak berdengki. Lalu Allah Taala ni royak pada kita kata wa ja'alna li kulli nabiyyin. Kami menjadikan bagi tiap-tiap nabi ya Rasulullah bukan mung seorang ni hak kenalah ni aduwam minal mujrimin, seteru daripada orang-orang yang karut. Mujrim ni makna orang yang jahat. Jahat sebab apa? Kalimah mujrim dalam bahasa Arab makna gini. Makna kata orang wak jahat terhadap orang wak molek kepada dia, itu panggil mujrim. Mujrim kalau orang tanya pia mujrim hak Tuhan kandak, orang jahat yang dia wak jahat kepada orang wak molek pada dia. Orang pesen ni panggil mujrim. Kalau orang molek sama molek, yang tak jadi mujrim lah. Ataupun jahat sama jahat, ya bergomo dua ni nama lain pula. Tapi kalau mujrimin, orang jahat yang wak jahat kepada orang wak molek pada dia, itu panggil mujrim. Berat bahasa Tuhan ni. Bahasa Tuhan ni berat. Kalau kena hak ning salah kata Tuhan ni cela, Tuhan mempelekehkan, memperhinakan dia, Tuhan tak tengok muka puak ni Isa. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Tuhan tak kecek dengan puak dia, Tuhan tak beri maaf pada dia, Tuhan tak cara puak dia. Bagi mereka ini seksa yang pedih. Ini panggil mujrimin. Lalu Tuhan royak kata ya Rasulullah, hak mu duk berasa hati saat ni tu, dia mu duk sekat ajaran mu baca Quran dengan suara mu usaha panas-panas klik-klik mu duk baca, mu terkadang puasa ratik dahaga gitu, baca juga ayat Quran, puak dia buat tafsir ringan. Bukan mu suara dia kata. Apabila bukan mu suara tu sifat manusia ni dinuna, yakni hayatuna, hidup baik kita sifat manusia, ia kena ijtima'. Ijtima' ni mana lagu mana? Kena ada sangkum, kena ada bermasyarakat. Manusia nak hidup seorang tak boleh. Lalu apabila Tuhan sebut lagu ni ilmu ijtima'i, ilmu apa yang sangkum mari tu, royak kata mu bukan seorang Muhammad, orang hak belum pada mu dari kalangan Nabi pun kena lagu ni juga jadi basah klik semula. Seumpama daun pohon kayu yang kering daripada air, apabila kena air boleh sekeni ataupun stimua ataupun satu cetang satu batik, jadi naik klik semula. Itu ialah dah nak royak kata Tuhan ni nak uwi semangat pada Nabi semula kata bukan mung sore kena lagu ni supaya kita kalau buat salah gapo satu perkara, bukan kita sore susah, orang lain susah tak ada umur teruk lagi, rasa lagu mana semangat klik semula.
Kita ni umur pun tak kena sewa, makan ni 3 perial pun ada, sakit demam pun dak. Dia nak susah gapo lagi? Orang lain pun tak ada umur, tak ada nak makan, tak ada nak gapo, teruk dah kita lagi. Semangat naik klik semula. Hayal lagu tu ya. Ya semangat ni kamlancai ni ya kena pergi dengan perkataan. Yang masuk dalam telinga pergi pada otak, turun pada hati, klik semula. Hayal lagu tu. Sebab itulah kita doa sama ada hadis tu kalau kita boleh beramal, insya-Allah bahagia keluarga, bahagia masyarakat, bahagia ummah, bahagia belaka. Hadis mana? Hadis kata kita sebaik-baik amalan iaitu kita memasukkan perkara yang seni di dalam hati manusia. Afdalul a'mali ila Allah tabaraka wa taala an tudkhilas surur ila qalbil muslim. Nabi kata. So kita masukkan benda hak seni di dalam hati orang Islam. Tak kira nah orang perempuan, orang lelaki, anak ke guru ke, anak murid ke pia, kecek we jadi ada semangat pergi mari. Ini terkadang kita ke suami kerja letih-letih masuk rumah, nyepakoh we dia, patah semangat. Hak tu dok jadi penyakit tu penyakit ni rok huacai katik, rok sumsau katik, rok lut, selut tip katik, banyak perkara-perkara. Hak apa? Kriat serabut. Serabut ni timbul pada mana? Ni timbul pada al-lisan, perkataan. Dalam agama kita ni ilaj dia cara nak perubat dia banyak, tapi lah sebab dia ada kata tu kalau kita kurang ilmu ni budak kata. Sebab itulah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala dia kata kita sebagai orang manusia ni berhajat pada ilmu lebih pada kita berhajat pada makan dan minum lagi. Awak apa begitu lalu hai imam? Kerana cara kita nak muamalah dengan manusia ni kena gunanya ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, sudah. Hak tu dok jadi hancur keluarga tu. Dok hancurnya masyarakat, hancurnya madrasah, hancurnya segala-gala hidup dengan sebab ilmu kita kurang. Tambah ilmu tu banyak, lepas tu orang mengajar tu, maaflah kita nak sebut, orang mengajar tu jangan kita, maaflah sebut nah, kasar sikit, jangan duk ulai wah tulak. Kita kena baru sama ilmu pengetahuan ni. Kita ada begini. Lepas ni bukan juzuk tafsir ni. 5-4-5 ni juzuk. Kalau kita mutalaah, sute ni tengok wi masak dia sungguh. Oh ilmu kita salah kata dok update sama. Salah baru sama. Lepas tu orang dengar tadi tu dia boleh ambil guna. Sebab umat masyarakat kita ni dia suka dengar dah, alhamdulillah dah sekarang. Suka dengar. Banyak mana orang duk dengar tu dengar ni. Tetapi kita adalah tajdid. Baru kat ilmu pengetahuan tadi kepada dia dia boleh guna. Ni terkadang hak kita saya sekali Bapa Suhaling dia kata hari itulah apa yang khutbah raijid winyan. Khutbah yang tidak ada ruhiyah, tidak ada ruh. Sedangkan wajib oleh Allah Taala kepada orang Islam muslimin terutamanya dengar khutbah tapi asif. Salah kata maaf, khutbah tak ada. Dok baca terkadang makmum krok menera. Terkadang entah dah ni tok khatib nak baca gapo, ya tak jadi. Hari ni nak cari orang berkhutbah payah. Orang baca khutbah tu banyak. Orang baca khutbah ni dia tapi berkhutbah. Tu payah cari. Hak nak pasal tu buat apa? Kerana nak gerakkan dhamir hati tadi. Sehingga Mujahid dia tafsir wa idza quri'al Quran, al-Quran di situ bermakna khutbah. Apabila dibaca akan khutbah fastami'u lahu, dengar akan dia. Wajib kita kena dengar. 20 minit ni ada dah kalau kita pergi dengan cara sungguh. Sebab tu orang Arab ni tempat kita ada hari Minggu yang ngaji Sabtu, ngaji Ahad, penuh orang-orang kita ni. Orang Arab tak ada apa kita lah ni. Yang mengaji di atas mimbar. Tok khatib nanti baca bak go ni nanti dengar tok khatib cara lagu mana. Banyak tu ya. Ni terkadang setengah-setengah daripada kampung hamba-hamba pergi ni buka 2 baru nak boleh semaya baru nak baca khutbah. Hau apa dah nasihat bukan apa nama tak tahulah duk royak. Lepas tu baca khutbah 2 minit 5 minit baca rukun. Allah tak siapa maksud. Hak naknya dalam khutbah tu ada keberkatan, adanya hebat, adanya rukun syarat. Gunalah masa tu hak tu hewi kita tu. Ilmu pengetahuan pada ummah tu sungguh. Karena kita ingat satu perkara nah, kita kena ingat satu perkara kata jawab kuasa hak kita pikul atas bau kita kena
dapat ti soalan dapat Tuhan kena wilpah. Bukan mana kata kita ni pergi tok khatib, lepas tu nak bergaduh kau orang selalu kok tu kok ni kok tu kok ni. Kita tak pernah kerja kita dengan cara sungguh. Ingat, fattaqullaha ya ibadallah. Ingat pada satu hari yang kita kembali kelik pada Allah, Tuhan akan tanya kita. Pikul apa mana? Muat gapo rantik? Nak jawablah mana? Hak ni kita kena sedar, benda ni benda kena berlaku cerak apa? Nak percaya tak yakin kalau lagu mana? Benda ni kena berlaku. Siap sedialah. Ista'id ijabah amam Allah. Siap sedia kan? Ijabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sahabat-sahabat dulu, tabi'in dulu, tokoh-tokoh ulama kita dulu, dia tak set pikul amanah. Tapi orang dia heret dia sepikul amanah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala tak senya pergi jawab tak kuasa, jangan masuk penjara, jangan masuk gok. Aku tak say pergi penjara. Dia kata kalau mu tak say wa emo dua, aku nak halau mutubik pada negara ni, ataupun aku nak kurung mu dalam penjara. Mu nak mana? Duk legok tak apa. Dia kata duk dalam gok kih ke apa? Kih tak saya terima jawab tak kuasa suruh petua. Nyak tu ya. Jadi mufti. Banyak tu. Kita ni bubuk sampai tubik orang-orang perut. Nak pergi jawab tak kuasa. Apabila boleh, senyap duk dia pula. Subhanallah. Benda lagu ni kita kena patana lah sikit. Tak boleh dah kita kalau kita duk lagu ni semua ni ummah kita nak jadi lagu mana? Ummah kita ni, ummah Islam kita, tempat Nusantara kita ni, Melayu kita ni jadi lagu mana? Nak gerak lagu mana kita sikit lagi? Hari ni nyetai di dalam kereta tu yang mana dah? Sebab tak ada kesedaran. Kita lagi sekat anak kita, anak cucu kita 24 jam, kita tak boleh nak buat. Tapi kalau kita faham duk dalam akal fikiran dia tak tangan dia situ tu. Kita banyak kena kepan di playhead, di tonhead, peher tu kita tak faham. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam jagalah benda-benda ni supaya kata kita ni adanya anak cucu kita yang senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Duk baca ayat Quran masa kita duk dalam kubur esok dah pun nawi ada anak cucu kita lah tu. Tapi kalau kita tak pakai usaha kat ketebah pun tak tahu kok mana, mengajar pun tak tahu kok mana, umat kita tak tahu lagi kan no? Tak jumpa cerak dah dengan syurga hak tu hak bosan tu. Nah, hak bosan tu pas utama Islam hak Islam sungguh tu, bukan Islam hak pesing bayar-bayar tu, Islam isi sungguh tu. Hak tu kau payah lagi. Nak wi jadi sungguh tu, nak buat lagu mana, nak wi ajaran Tuhan ni boleh dengar belaka setiap orang. Tu payah lagi. Dengan sebab itu kita kena pakai azamkan diri kita, usaha diri kita. Lalu Allah Ta'ala raya wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah sedap kalau kita jadi orang Tuhan ni, apabila kita baca Quran faham, kita buat kerja pun tak sakit hati. Wa kafa bi rabbika makna lagu mana? Dan cukuplah Tuhanmu wahai Rasulullah menjadi pemimpin ke jalan kebaikan. Hadian yang nak pimpinkanmu wa nasira, dan Tuhanmu tu sebagai pembantu bagimu. Lepas Tuhan pimpin kita jadi pembantu bagi kita. Kita nak gapo lagi? Tongkan narai kita nak gapo lagi? Kalaulah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pimpin kita dan winya pertolongan pada kita nak gapo lagi? Sebab tu kita jalan Islam ni ya sedap situ ya. Sedap dengan sebab gapo? Sedap dengan sebab ada faham. Kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ada gapo? Kalau kita nak kecek kuan pencing, ya ada gapo? Siapa buat kurih ada Kaabah, ada tanah hare, adanya tu ada ni ketar dengan sebab Nabi Muhammad duk jalan gi mari tu buat apa? Musa alaihissalam ada tukak duk pegang di tangan kanan. Duk dalam hutan pula tu Musa tu. Lepas tu apanya Firaun tu ada segala-gala, duk bergaduh dengan orang sorang ni. Nak we faham kata orang sorang ni kalau dia jadi ummah, orang takut dia. Takutlah mana? Seumpama Namrud takut pada Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim sorang diri cokoh-cokoh.
Tapi apa Namrud ada sekerak dunia ni hak ia belaka, milik ke dia belaka, bukan negeri kita sekarang. Sekerak dunia ni hak ia belaka. Takut pada Nabi Ibrahim. Apa? Kerana mereka ini adalah rajulun ummah. Apa makna rajulun ummah? Tuhan kata inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah rajulun ummah. Gapo makna rajulun ummah? Yakni ia seorang menepati seluruh orang. Soalah pendirian ia seorang, kalau dia kata orang pakai nak ikut dia. Orang nak bawa benda-benda ni cokoh-cokoh belaka, sore tak ramai. Masa Imam Ahmad, masa Abbas ya, sore dia juga nak lawan. Kerajaan duk takut tu. Takutnya takut Imam Ahmad sore. Ada gapo alat senjata? Tak ada. Adanya kuasa tak ada. Sekadar ada lidah nak royak hukum hakim. Takut, orang takut orang peset tu. Kekuatan hak Tuhan wi tadi itu bukan mudah lah. Bukan mudah hak Tuhan nak wi perkara-perkara lagu tu. Dengan sebab itu orang kita kalau ada akal fikiran, ada telinga, ada mata, tapi tak kira, sama Tuhan kata nanti tengok, sama dengan gapo nanti kita tengok. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Padahlah Tuhan ni jadi pemimpin, jadi pembantu, yakfi, cukup. Lalu apabila Nabi ni duk menyengai dah, bang menyatak klik semula. Menyatak klik semula dengan sebab semangat klik semula. Lepas tu puak dia ni nak khabar kau Tuhan duk ngepek ni, duk royak pada puak dia ni. Khabar, tak khabar puak ni. Wa qala allazina kafaru, Tuhan kata lagi. Baik perangai yang ketiga, yang keempat ni lagu mana? Dan berkatanya mereka yang kufur. Apa makna mereka yang kufur? Yakni mereka yang mentutupkan cahaya iman dengan kekufuran. Kamu cahaya iman dengan kufur. Tu makna kufur. Kufur ni kalau orang tanya kita makna lagu mana? Yakni supaya kita gali lubang, lepas tu kita bubuhnya benih tanami kita dalam tu, lepas tu kita kamu klik semula. Tu makna kufur. Orang kufur ni asal Tuhan menjadikan dia tu orang Islam, orang beriman. Lepas tu ya tutup benda hak beriman tadi, cahaya tadi tu dengan kekufuran, katuk semula. Tu makna orang kufur. Dia kata lagu mana orang kufur ni? Dia katalah mana? Dia kata laula nuzzila alaihi alquranu jumlatan wahidatan. Alangkah moleknya, kenapanya tidak diturunkan akan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai turun ke tadi tu sekaligus selalu. Turun sekaligus selalu, seumpama turun Taurat, turun Zabur, turun Injil di atas nabi-nabi dulu. Awak apanya duk turun sikit-sikit tak turun habis selalu. Salah dia kata kalaulah kita ni duk dengar mari juga kata agama-agama dulu ni ya kecek-kecek habis. Waktu turun sekali lalu dah. Muhammad ni agama tak serupa dengan orang sungguh. Royak kata ya dapat wahyu. Apabila orang tanya sempurna lagi wahyu ni, dia kata tak lagi, Tuhan ada waktu turun mengikut keadaan. Tengok-tengok dia kata. Dia nak cari tempat nak bukan nak beriman tak. Dia tepat dia nak cuik supaya nak jadi Nabi Muhammad tadi itu jadi bergonje. Orang kita balas tu. Kalau kita buat kerja molek-molek, nampak molek, jalan molek, dia mula kata nak cuik kaki sikit, nak kejut. Apabila kejut kita tak khabar, terkadang gelecah rebah. Terkadang gelecah geliat, terkadang gelecah kita patah gigi. Lagu tu. Patah gigi ataupun geliat ataupun rebah, maknawi bukan hissi. Maknawi lagu mana? Atas semangat hak tu hak nak sekali. Lalu Tuhan jawab kata, puak mung kalulah lah mana pun, kalau aku buat turun sebuah selalu pada Muhammad, ataupun aku buat turun lagu mana, mung tak boleh nak terima situ. Kalau kita headphone-nya sebabnya bukan dok dikata turun Quran sekaligus ataupun turun Quran tak sekaligus. Bukan dok situ paumai dia, hadaf dia, tujuan apa hak kecek ni. Tak. Hak naknya nak wi Nabi Muhammad tu berhenti daripada sebarnya ayat Tuhan. Sebar tak sebar, so dok dia. Dok boleh. Maya boleh dalam masjid ada, tapi jangan dok mengajar. Ayat lagu tu boleh mari sini tapi jangan duk duk ceramah lah, jangan duk mengajar, jangan duk akak lambang lah, tak salah, duk saja-saja tak apa. Ayalah tu.
Allah. Orang kita ni ingat satu perkara. Pendakwah yang ngaji banyak-banyak, alim ulama yang ngaji banyak-banyak, ilmu ni kalau kita senyap duk dia tu ya super cok. Cok ni asal ya besi tajam molek, tapi kita duk taruh lama-lama ya berkarat. Apabila berkarat ya khutupo. Juga manusia kita mengajilah lipah langit pun ilmu dia, tapi tak ngaji agama langsung akan habis ilmu pengetahuan dia. Akan habis ilmu pengetahuan dia. Hawak apa? Kerana tak berlari. Kau mengajar ilmu kau mari, tapi khasnya ilmu kau gi. Yalah tu ya. Dengan sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah alim ulama kita kena sekat tak sering mengajar ke seorang. Seumpama Sarakhsi ada satu kitab nama Al-Mabsut. Dia ni orang mazhab Hanafi. Dia mengajar ni orang seolah kata masuk dalam hati. Kerajaan takut pada dia sebab kerajaan zalim zaman itu. Mana awak lagu mana? Dia ambil Imam Sarakhsi tadi itu, dia baca Sarkhasi salah. Sarakhsi. Kalau kita baca tu baca kena lah. Supaya kata kita dengar lagu mana berguru, kita baca lagu tu. Dia ambil kita hauk di dalam telaga. Telaga mana? Telaga buruk yang gelap. Tak nampak cahaya duk bawah tu. Cuma dengar, tengok, lenggok sikit tu dengarlah suara, tapi dalam duk dalam telaga tu. Lalu orang tanya, pakak duk tanyalah rakyat ni hilang pergi ke mana ni, tok guru kita tak mengajar lama ni hilang pergi ke mana, dia kata. Lalu gitu demo kata bisik mari kata raja turun qara dah. Turun kesimpulan keputusan kata tak boleh mengajar datuk ni. Ya pesan kata, lah ada begitu ada begini. Duk mana tok guru kita? Dolat telaga ya kata. Dolat telaga bawah ni. Puak dia ni usaha anak murid dia ni gejenguk lihat telaga. Hei tok guru, assalamualaikum warahmatullahi. Ni pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gapo hati hajat tok guru? Berhajat pada makan ni, wak turun dengan tali. Wak turun. Lepas tu dia kata ginilah tok guru, kita duk mengaji dengan tok guru ni. Tok guru ni tak sudah lagi duk mengajar. Dia kata, aku nak katuk dulu kitab aku duk mengajar. Aku nak waktu baik kitab baru nama Al-Mabsut 30 jilid. 30 jilid ni duk begitu kalau kita tengok hak sungguh besar duk gitu. Fiqh Hanafi. Dia kata puak mu hai anak murid aku 5 orang duk atas tu. Dia kata gini, dia kata, mu nanti dengar suara aku nak lahong gi, lepas tu mu nanti tanda dah. Lepas tu anak murid dia pun tak apa esok. Tok guru masuk, tak apa, nak hari kertas hari buk nanti royak tok guru, amo nak tanda. Ya tanda anak murid atas tu. Sampai ke tubik 30 jilid tu royak daripada ilmu hak duk le dada sampai ke jadi tepat rojok ke mazhab Hanafi sampai ke sekarang. Ambil mana ilmu tu? Ambil daripada dada Sarakhsi tuai duk dalam patak bawah apa nama gua bawah. Duk di dalam telaga dulu. Hak buruk ni royak dengan suara lagu tu. Nak royak kata gapo tu? Nak royak kata, nak wipeh kata coba orang nak royak benar-benar tu bukan mudah. Kita terkadang kita duduk sini tak apalah, duduk dalam bandar masyarakat, bandar gini okey. Apabila kita kelik pada kampung kita masing-masing, lepas pada etikah ni kelik pada kampung kita, terkadang orang pihak Islam hak sahih tadi tu seorang dua gitu ya. Kuam pencing hak sungguh. Pak kita nak buat lagu mana? Kena tengok mauqif di sini. Pendiri alim ulama kita nak sebarnya ilmu Islam ni kepada umat ni lagu mana? Banyak ulama-ulama yang kita boleh nak royak, berpuluh-puluh beratus-ratus ulama sikap dia yang nak sebarnya ilmu pengetahuan yang jejak sebagaimana jejak lakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan kata kepada Nabi kata, puak ya duk kata-kata lagu tu dan hikmat aku turun Quran padamu sikit-sikit tu apa ya Rasulullah? Kadzalik. Dimakan itulah aku turun ke Quran padamu ni sikit-sikit linuthabbita bihi fuadak. Supaya kami ni menetapkan dengan Quran akan hati-hati engkau. Ya hati manusia kita ni terutama umat Nabi ni kita nak wis sekaligus tak boleh. Dia kena wis sikit-sikit. Hari ni sikit, esok sikit. Sebab tu cara tafsir Quran hak molek sekali 3 ayat sehari. 3 ayat ni kita pelai ambil seje pun tak apa. Kalau orang ada ilmu banyak 1 ayat seje, tak apa. Kalau yang ada ilmu banyak 1 ayat seje. Cara nak tafsir Quran lagu mana? Amun nak royak we tahu.
Yang pertama, hendaklah kita kembali Quran dengan Quran. Makna tafsir Quran dengan Quran. Hatu mula-mula sekali. Pas nak rujuk mana? Nak ayat. Nak rujuk kita kembali kepada 3 tafsir. Tafsir mula-mula tafsir Tabari, yang kedua tafsir Ibn Kathir, yang ketiga tafsir Adwa'il Bayan. Nama kitab 3 ni Idahil Quran bil Quran, tafsir Quran dengan Quran. Lepas daripada tu kita kembalikan ayat Quran kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita tupai tafsir Tabari, dan juga kita tupai satu tafsir lagi nama tafsir Ibni Abi Hatim, 15 jilid duk gitu. Hak ni ya tafsir Quran dengan hadis. Lepas daripada tu ada juga pendapat sahabat duk dalam tu hendaklah kita kembali kepada kitab Musannaf, ada 25 jilid duk besar begitu. Dan Abdul Razzaq As-San'ani 11 jilid besar begitu. Hak ni kembali pada hayatus sahabah, hidup sahabat bahaya terhadap ayat Quran itu lagu mana. Barulah kita turun pada ahkamil Quran, turun pada ayatul ahkam, hukum hakam Al-Quran itu lagu mana. Lepas daripada tu kita ambil sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari bubuh cara pelayan ni Nabi lari lagu mana dengan ayat Quran. Sebab Quran ni adalah hidup pe Nabi. Sehingga Aisyah kata, bagaimana? Orang mari tanya Aisyah, bagaimana ke akhlak Nabi? Dia kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Quran berjalan atas muka bumi. Itu maknanya gitu. Lepas daripada tu lagi, orang nak tafsir Quran jangan terlupa ilmul waqi'. Gapo ilmul waqi'? Ilmu sakut paut dengan suasana. Suasana ada berlaku sekarang lah ni. Gapo ada berlaku suasana sekarang lah ni, terutamanya fiqh al-iklimiyah. Pekoh sakut paut dengan tempat teh. Gapo kata yang kita nak pautnya Quran ataupun pautnya suasana tu betul dengan Quran. Tafsir Quran tu betul molek dengan suasana keadaan. Kalau kita kuasa sepakat setara tu, insya-Allah tafsir kita sebagai tafsir yang mumtazah, tafsir yang duk depan dan orang boleh ambil faedah daripadanya dengan cara seluruh. Bukan makna kata kita baca sekadar saja hak tu okey dah, tak apa dah lah. Tetapi kalau nak imtiaz lagi-lagi boleh, kualiti lagi begitu. Supaya umpama hamba ayat sat ni, lepas tu kena duk nyatak sungguh. Paduk nyatak ni hamba nak nasihat bagi orang nak jadi pendakwah tu jangan duk nyatak lebih daripada 2 jam atas kisi. Bangun. Hak molek sekali 45 minit bangun sekali, 45 minit bangun sekali, supaya nak jaganya kesihatan kita juga. Dan jangan kita tadi itu hak hum seolah kata kita duk bokok gitu, tak leh duk takhisim molek, bawa tafsir kita nak baca atas meja kita ada jangan duduk banyak gitu serabut. Pada sutir tafsir ni madah ni tafsir ni kita baca hak ni waktu ni sudah. Cara baca tafsir yakni ambil di awal hingga akhir. Lepas tu mula nak baca tafsir kena adalah ulumul Al-Quran. Ulumul Quran hak ni kena ngaji dengan guru. Hak ni kena berguru. Lepas tu tafsir tadi itu kita baca boleh dah lah. Baca boleh dah. Itu nak orang kata orang nak jadi mufassir cara-cara lagu tu. Lepas tafsir ni bukan satu tafsir, banyak tafsir. Kalau sampai sekarang ni beribu tafsir, 6,000 tafsir semut. Bukan sah. Kita faham. Lepas tu dalam tafsir ada bahagian dia. Hak ni tafsir bil ma'thur, hak ni tafsir bil ra'yi, hak ni tafsir bil lughawi, hak ni tafsir bil ilmi ladunni. Banyak tafsir-tafsir dia ada berbagai pula. Tak apalah, di situ tu serah pada ahli dia. Kita orang hak pesen nak dengar, nanti sokong sudah. Doa pada dia, ya Allah ya Tuhan aku selamatkan dia, dia tu sihat, dia tu ada kekuatan, ada semangat, ada apa. Insya-Allah akhirat esok kita masuk sekali dengan dia dalam syurga juga. Tu ya. Tapi orang hak jadi kaki depan sungguh hak ngaji kisah tafsir tu kena sungguh. Lalu Tuhan kata wa kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Demikian itulah kami hendak menyabitkan, menetapkan dengan cara yang aku waktu Quran padamu sikit-sikit tu fuadaka, akan hati-hatimu. Apabila orang tu hati itu tetap, insya-Allah Quran tadi itu dia boleh masuk kontrol di dalamnya. Kalau tak ada langsung Quran dalam dada, seumpama umuh yang penuh dengan tikus, penuh dengan benda-benda yang jadi bangkai dan sebagainya, perkara-perkara yang tak layak kita sebut di sini pada maqam tafsir ini, itu adalah membunuhkan jiwa kita, perasaan kita. Itulah perkara-perkara yang kita kena ambil tahu.
Dan Quran ni kena warattalnahu tartila, dan kami menyatakan bacaan kepadamu dengan peraturan satu persatu. Suruh kita baca Quran ni tartil. Apa makna tartil? Baca mengikut hukum dia. Jangan kita baca Quran ni ulama yang laris lalu dah sini. Lagu mana dia kata warattalnahu tartila ni? Makna suruh kita baca Quran ada peraturan dia. Yang pertama adalah baca mengikut hukum hakam dia, hukum tajwid itulah, hukum 5 tu. Di sini membaca panjang ke pandok ke, berdengung tak berdengung, ikhfa tak ikhfa, ada belakalah. Kita kena mengajilah tu. Kena baca lagu tu. Jangan kita baca Quran tamnong lagu, tak boleh. Wairun learning kita dah dengar hari tu pergi buka puasa, adalah satu tempat dia buka Quran, Allah supaya lagu tak ada beza. Baca Quran ni tamnong playing lagu, ni haram, tak boleh. Tak boleh kita baca Quran buat lagu pasal tu. Berlagu pasal kata lagu. Kalau berlagu pasal ada supaya Syekh Abdul Basit Abdul Samad apa baca, hak tu lain. Tapi hak ni lagu. Budak-budak wairun, kenalah lagu tu wasa hebat habis hawa. Serabut kita semaya dek belakang serabut. Lepas tu lagi, jangan kita bacanya Quran seperti syair, tak boleh. Syair ni ada wazir dia, ada wazir dia, ada 14 wazir, ada 14 al-bahr, al-abhar al-syi'riyah, ada 14, ada 14 bahrul basit, bahrul ni. Tak boleh juga kita baca Quran dengan lagu tu. Ataupun kita baca Quran dengan an-nasr. Nasr lagu mana? Baca Quran seperti baca kitab, tak boleh juga. Supaya baca bahasa biasa ni. Kata kalau kita baca bahasa di biasa ni, anzalnahu mufarraqan kalladhi anzalahu linuthabbita bihi fuadaka litaqwaka bihi fuad. Tak boleh bacalah tu. Kena baca ada tertib dia. Itu makna warattalnahu tartila. Dan selagi kita nak tambih pada imam-imam, a'immatul musallin, tok-tok hak jadi tok imam duduk di mihrab kita ni, tak kira masjid mana-mana. Jangan kita taklidkan suara orang sampai memunuhkan perasaan orang semaya di belakang. Ni terkadang seorang tu taklid hak tu, taklid hak ni, taklid hak tu, taklid hak ni. Hukum dia tu kita taklid suara orang tu pada asal makruh. Tak sampai ke haram, makruh. Tetapi kalaulah kita baca tadi itu sampai kena main berdoa, orang ni pun boleh, orang ni pun boleh, orang ni pun boleh. Lagu tu tak dilayak mana. Kita baca dengan suara hak tu hewi kita. Sebab ulama tafsir dia kata, soal sikit lagi Tuhan akan tanya, kata hak akui suara kamu tu, apa mu tak baca suara tu? Tak padai lagi ke akui suara pada mung tu, hak akui pada mung tak baca di atas tu, apa mu tak saya baca lagu tu? Kita nak jawab lagu mana dapat tu esok. Ya taklid tadi itu tak layak, tak sesuai. Kita baca di atas lahjah hak kita, bahasa itu suara hak kita, di atas tamna hak kita, lebih molek. Hak tu hak utama sekali, hak tu afdal. Di kalangan ahli tafsir, ahli qiraah, kita tanyalah pia dalam dunia ni. Kalau sekarang ni cuba tanya Syekh Aiman Suid. Aiman Suid tadi itu salah seorang daripada ulama qiraah ataupun ulama Quran yang nombor 1 sekali duk muka bumi ni. Cuba tanya dia, apa hukum Syekh kalau kita baca taklid orang tu, taklid ni terhadap Quran ni? Dia akan jawab kata makruh. Kalau orang baca depan dia, orang telefon masuk pun kita duk baca hak TV ta'awun kat mana-mana tu, orang telefon, kalau baca taklid, dia ambil kertas mari, tandah lah dah. Salah sini, salah sini, salah sini. Kalau baca dengan suara biasa, dia tak kertas dia kata hasbuk, tak apa, alhamdulillah, comel, baca gini-gini. Tapi kalau taklid, tak kira taklid Syekh Husari ke, Abdul Basit ke, Mansyawi ke, apa-apa, dia tanda sini tak boleh, sini gini-gini, dia ajar. Ni nak kita faham kata kita ni terkadang halah semaya lek belakang, ni mari tamnong tu, tamnong tu, tamnong ni. Okeylah. Tetapi kalaulah hak pesi kata kelajak-kelajak tu melenguhkan orang semaya balik belakang. Kalau kita kena baca warattalnahu tartila. Dan ayat yang terakhir insya-Allah pada hisah ni, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Makna lagu mana? Dan mereka tidak membawa kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu kata-kata untuk mengganggukanmu tadi itu, malaikat kami itu bawakan satu perbantahan dengan benar-benar
dan sebaik-baik pentafsiran dan bayan lebih daripada yang mereka itu bawa data. Lagu mana maksud? Maksud di sini yakni berkatanya Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, tokoh tabi'in yang nak tafsirkan ayat ni. Dia kata lagu mana? Wala ya'tunaka bimathalin ay bihujjatin aw syubhatin. Tidaklah mereka itu orang tak beriman tu bawa datang pada mum satu kesamaran ataupun satu hujah. Hujah ni makna lagu mana kalau kita tanya kita? Hujah ni satu perkara yang nak mematahkan satu perkara, tu makna hujah. Ada pun dalil satu perkara yang nak menunjuk di atas tanah Ada pun kesamaran bawa datang untuk nak mencemarkan akal fikiran. Ada tak sama tu? Kita faham. Kalau gitu hujah ni bila kita nak bawa datang, apabila orang nak matahkan, kita nak bawa hujah naik supaya nak matahkan hujah yang batil tadi itu. Hak ni berhajat pada orang yang mahir di dalam masalah ilmu perbantahan di antara al-haq wal batil. Maka mereka ini bawa hujah mari. Orang kafir ni dia faham kata hujah tu hak dia bawa datang tu hujah kuat. Hak tu dinamakan syubhat dalil ataupun syubhatil hujjah. Syubhat kesamaran hujjah. Sebenarnya bukan hujjah. Benda bukan buat jadi jela-jela. Ini bukan. Benda umpama sahaja. Lalu Tuhan kata kalau ia buat tu bawa datang hujjah padamu. Malaikat, aku ni bawa hujjah kepadamu dengan benar-benar. Tuhan wari hak benar. Wala ya'tunaka bimathalin illa malaikat ji'naka, kami bawa datang pada engkau bil haq, dengan benar-benar. Apa Tuhan kata bil haq di sini? Nak ayat kata apabila hujah hak Nabi hujah kepada orang tak beriman, hak tu benar. Lah mana kita nak misal satu perkara supaya buat kita ni nampak? Lah mana? Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ambil misal sebagai akhir, insya-Allah kita sabar. Nabi Ibrahim kata Allah Ta'ala ni yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala menghidup memati. Kata dapat Namrud kata dah, bukan Tuhan hak kuasa nak menghidup memati. Ana uhyi wa umit, aku boleh menghidup memati. Supaya hak mung doa ayat temung tu nak aku beriman dengan Tuhan mung tu boleh buat, aku boleh buat juga. Ni panggil hujah. Apabila kita nak berhujah ni, kita ingat molek kita jadi orang kaki depan. Apabila hujah tadi itu kita hujah kita, orang jawab mari. Jawab hujah kita. Maka kita tak dulu hujah orang jawab tu, kita datang ke hujah baru. Hujah baru apa? Nak mengiknakkan, nak bantahkan hujah pertama supaya senyap. Balah mana? Nabi Ibrahim apabila kata ana uhyi wa umit, dengar daripada Namrud dia jawab kata, ya aku boleh kuasa menghidup mati. Ya wari orang dua orang. Hak ni dua orang wari. Hak ni dia tinggal, mana hak ni dia menghidupkan, hak ni dia bunuh, hak ni dia matikan. Nabi Ibrahim senyum sebab Nabi Ibrahim kata uhyi wa umit, makna kata menghidup, memati makna lain, dia faham makna lain. Nabi Ibrahim tawak kira situ kau dulu. Lalu Nabi Ibrahim kata innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah Ta'ala ni mendatangkan matahari daripada naik dan menjatuh balik jatuh. Kalau mengkuasa muncul naik balik jatuh, naik matahari balik jatuh, turun balik naik kalau mengkuasa. Apabila sampai situ senyap dik piah Namrud senyap. Hadis itu makna kata illa ji'naka bil haqqi, dengan benar-benar. Hujah yang kedua tadi tu sebab tu kita kena pintar, kena bijak dalam masalah permainan syubhat yang mereka itu bawa datang mari. Pasti kita kena bijak. Kalau dak nasaya kita ni dak kecek tak sudah. Kita royak gini ya kata kau tu, kita royak kau ni ya kata gitu. Dak nasaya warisa madah cukup. Lalu dia kata wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik pentafsiran iaitu pentafsiran yang aku tu hajar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu kita ni sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bagaimana kita nak berikut jenjak langkah Nabi di sini? Yakni hendaklah kita tadi itu kena tengok kepada sirah Nabi dan kita berdoa sebagaimana Nabi berdoa. Lah mana? Orang kita nak jadi alim ni kena ada doa juga. Doa lah mana? Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Tuhan memahami akan daku akan urusan agama
dan wi aku reti akan pentafsiran akan tafsir hak mutafsir iaitu tafsir Al-Quran. Doa hak tu insya-Allah. Doa wi banyak hak tu insya-Allah kita sendiri pun akan jadi alim. Anak cucu kita pun kalau kita berdoa kita paling doa Allahumma faqihhu. Kalau faqih ni kita, faqihhu tu anak cucu kita. Barulah Tuhan bukakan jalan kepada kita supaya kata kita tadi itu dapat adanya boleh pergi mengendik di dalam masalah pentafsiran dan bawanya akan ajaran agama kepada umat manusia. InsyaAllah kita akan masuk kuliah subuh kita esok kali iaitu Tuhan nak royak tentang Nabi Muhammad tadi itu dia duk nak tahu kata umat dulu hak mu duk royak tu Nabi belum aku tu kena gapo seperti aku kena ni Tuhan nak tafsir. Ya cara kita nak royak ni terkadang kita royak dengan cara luah-luah satu kali. Tapi bukan sama. Terkadang kita kena royak dengan cara pendetailan pula kali yang kedua. Pendetailan mana royak dengan cara lair. Ha ni kita nak tengok kata Musa tu kena gapo, Nabi Nuh tu kena gapo kok mana? Nanti kita tengok bagaimanakah hak Tuhan nak bayankan kepada Nabi Muhammad supaya nak nampak dengan mata kepala kita sebagai umat Islam yang boleh kita nak pakai di dalam hidup kita hari ini. Maka sekadar inilah pada petang ini as'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ay ja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.